Allahu 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 Allah Allahu إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام صلى العظام ثم خصوصا للشيخ إسماعيل ثم لمشايخنا لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سائر الأبطال والأوداد والأبدال والأنجى والخير والعرفاء سير أهل الله وللمشارق والمغارب كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muka surat 12. Tak, Rumi 32 72 Rumi. Jauh 12 dengan 72. Oh, 37. Panjang betul kita dah. Qala musannif rahmatullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Qala musannif, dan jika adalah sembahyang itu sunat yang berwaktu. Sembahyang itu sunat yang berwaktu, hendaklah dipesertakan tatkala menyebut takbiratul ihram. Kat sini di dalam takbiratul ihram itu dua perkara. Yakni ketika melafazkan takbiratul ihram, yakni lafaz dia Allahu Akbar, kena ada dua perkara. Yang pertama, qasdun. Apa makna qasad? Iaitu menyahajakan berbuat sembahyang. Menyahaja berbuat sembahyang maksudnya sendiri nak buat, sengaja nak buat, yakni keinginan untuk melakukan itu datang daripada usaha sendiri. Itulah qasad. Sebab itulah ulama-ulama Melayu meletakkan permulaan usalli itu sahaja aku sembahyang. Sebenarnya tak ada kalimah sahaja tu. Tapi sebab usalli, kalimah alif tu ialah aku, jadi mana aku nak buat. Jadi itu kata sahaja. Bukan main-main, sengaja kan. Maknanya sendiri nak buat benda tu, bukan terpaksa, bukan jadi dengan sebab terperanjat terus tersemayang ke? Kan? Tak boleh. Jadi setiap tinggal laku dalam solat tu mesti atas dasar keinginan buat. Jadi qasad sendiri, bukan tadi. Kalau terdengar bunyi meletup, dia terrukuk. Tak boleh. Kena wajib bangkit balik dan rukuk balik. Itu ya. Baik. Yang keduanya dipanggil ta'yin. Ta'yinun, iaitu menyatakan waktunya. Iaitu ingat di dalam hati ketika melafaz takbiratul ihram tu akan waktu sembahyang tu. Iaitu apa? Waktu apa? Waktu duha, waktu qabliyah ke ba'diyah ke. Itu makna menentukan waktu bagi solat sunat yang kita buat. Kalau solat fardu 3, dia ada ta'arrud. Jadi ta'arrud tu memang tak adalah pada solat lain. Sebab ta'arrud tu artinya fardu. Yakni mengingatkan fardu ketika melafaz takbiratul ihram. Itulah dinamakan niat.
Jadi ada qasad ta'arud ta'yin, sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Ini je nak kena ada ketika lafaz takbir tu. 4 rakaat sunnah kerana Allah Ta'ala makmum. Ni semua sunat je. Melainkan kalau dia solat berjemaah, makmum, wajiblah dia niatkan diri sebagai makmum. Kalau imam solat Jumaat, wajiblah niat sebagai imam. Jadi yang itu dipanggil ta'yin nafsi lah. Ada solat jemaah dia ada 4. Qasad, ta'arud, ta'yin, ta'yin nafsi. Kalau solat infradi ada 3. Qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau solat sunat yang berwaktu ada 2, yang bersebab ada 2. Dia ada qasad, ada ta'yin. Okay. Jadi dah faham makna qasad. Makna qasad ialah keinginan sendiri untuk melakukan sesuatu ibadat. Ya, boleh kita panggil keinginan sendirilah. Bahasa moden dia. Kehendak sendirilah. Baik. Ta'arud ialah fardu. Ta'yin ialah waktunya. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, qabliyah, ba'diyah. Solat apa lagi? Solat gerhana bulan, gerhana matahari. Baik. Qala musannifu rahimallahu ta'ala. Ta'yin maksudnya menyatakan waktunya itu dalam solat sunat. Dan wajib pula menentukan qabliyah dan ba'diyah pada segala semayang. Semayang yang ada, semayang tu rawatib, mengiringi. Makna rawatib tu iaitu apa? Qabliyah dan ba'diyah. Wajib menentukan tu, yakni di dalam niat solat sunat. Solat tu solat sunat, tapi dalam niat dia wajib seorang itu menentukan dia punya apa jenis sembahyang dia, sama ada qabliyah ke ba'diyah. Jadi kalau dia tak niat qabliyah, sembahyang 2 rakaat, jadi sembahyang sunat mutlak. Jadi sembahyang tu tak batal, tapi jadi sembahyang sunat yang tidak ditentukan. Jadi sembahyang sunat sahajalah. Saja aku sembahyang sunat, dia saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dia buat tu sebelum zuhur, dia tak jadi qabliyah. Dan nak jadi qabliyatan, dia mesti menentukan qabliyah tu. Dia kata sini wajib menentukan. Begitu juga ba'diyah. Tak sama dengan solat asar dengan subuh, sebab dia tidak ada lawan. Jadi dia tak payah sebut qabliyah, tak payah sebut ba'diyah, memang tak ada lah. Lepas asar tak ada sunat ba'diyah. Jadi subuh dengan asar tak apa, dia tak sebut pun tak apa, memang tak ada qabliyatan pun, sebab dia tak jadi lawan. Bila tak ada lawan, dia tak dinamakan qabliyah. Jadi dia semata-mata sembahyang sunat je lah. Sunat sebelum asar, sunat sebelum subuh. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Baik. Seperti kata dia, qabliyatan. Yang ni qabliyah ni sebelah, bahasa Arab sebelum. Pada sunat yang didahulu daripada zuhur, atau juga ba'diyatan pada sunat, yang ni sembahyang sunat yang kemudian daripada zuhur. 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas, tu panggil qabliyah ba'diyah. Tapi ada lagi dia panggil ghairu muakkad situ. Boleh buat 2 rakaat lagi, iaitu sembahyang bukan dinamakan qabliyah, bukan dinamakan ba'diyah. Jadi 2 rakaat sembahyang sunat biasa, 2 rakaat sembahyang sunat qabliyah, jadi 4 kat situ. Nanti lepas zuhur sama juga. 2 rakaat ba'diyah dulu, buat ba'diyah dulu. Lepas tu barulah 2 rakaat yang ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad tu niat dia sembahyang sunat je. Jadi aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah tu je. Dia tak ada sembahyang saja aku sembahyang sunat ghairu muakkad 2 rakaat. Kalau rajin masukkan je lah, tak ada salah pun. Baik, qala musannif rahmatullah. Baik. Kemudian yang dahulu daripada solat isyak, ataupun ba'diyatan pada sunat yang kemudian daripada isyak tu. Isyak pun samalah.
Ni mana jauh pergi dia. Betul Dan bersalahan sunat subuh, kata dia, dan sunat asar tiada wajib diniatkan qabliyah atau menyebutkan sembahyang witir. Dan juga pada solat sunat witir tak sebut solat witir saja, aku sembahyang sunat witir 2 rakaat, 3 rakaat. Yang witir tu tak payah pun tak apa. Dia tak wajib ditentukan. Sebab memang kita tadi kita nak buat witir kan. Jadi witir ini dia tak sama dengan qabliyah dan ba'diyah. Jadi sunat sahaja menyatakan witir. Saja aku sembahyang sunat witir 3 rakaat kerana Allah. Sama juga. Ataupun sembahyang duha, solat duha. Duha ni berwaktu betul. Kat sini ni la'allahu bisawab. Yang betulnya sini, betul kan sini. Ya, faham. Kalau ataf sini dia panggil ataf. Dia nak ataf dekat mana ni? Dia nak atafkan hukum tu. Dia nak menyambung. Ataf tu makna sambungan daripada hukum sebelumnya. Tu ataf. Ni au ataupun waw. Atau ialah au, kalimah Arab. Waw artinya dan ataupun merujuk pada wawul atfin. Jadi maksud dia ni bersambung. Dia kata tadi tiada wajib meniatkan qabliyah atau menyebutkan sembahyang witir. Macam tu. Kat sini dia sambung ni. Tiada wajib hukumnya menyatakan di dalam niat seseorang itu akan qabliyah untuk solat asar dan solat subuh. Atau di sini maknanya juga tidak wajib menyebutkan, yakni menyatakan sembahyang witir pada solat witir atau sembahyang duha atau sembahyang hari raya fitrah atau sembahyang hari raya haji atau lainnya. Maknanya banyak lagi lah sembahyang selain pada sembahyang tu. Sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat wuduk. Lepas ambil wuduk, berwuduk kita pun sembahyang 2 rakaat. Tidak wajib menyatakan dia tu sebagai solat sunat wuduk. Makna boleh saja dia sembahyang sunat, saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Tak wajib menyatakan solat sunat wuduk tu. Sunat sahaja menyatakan. Saja aku sembahyang sunat wuduk, nawaitul usolli, saja aku sembahyang wuduk. Saja aku sembahyang solat sunat wuduk. Wuduk tu sunat je. Tak ada pun tak apa. Usolli rakaatain lillah ta'ala. Dia usolli je, saja aku sembahyang, sudah. Jadi kosak dia 2 rakaat, jadi 2. Kalau dia buat 1, jadi solat sunat mutlak. Jadi kena ingat, kalau duha, walaupun dia berwaktu, sunat sahaja niat sebagai solat sunat duha. Kenapa? Waktu duha tu juga boleh isra'. Jadi kalau buat solat sunat isra' tanpa mentakyinkan waktu dia, pun boleh. Mentakyinkan dia pun boleh. Jadi maksud dia sunat saja. Macam solat sunat mutlak pula. Ada pun solat sunat mutlak, tak ada sunat langsung. Menyatakan jenis solat sunat dia sebab dia mutlakkan. Dia semata-mata sunat. Di situ. Jadi pengarang kita ni punya murad tu ialah kehendak. Dia nak bagi tahu ada juga sembahyang sunat yang berwaktu tetapi tidak wajib menyatakan jenis solatnya. Seperti solat sunat duha, solat sunat witir dan barang sebagainya. Yang disebut ni lah. Yang wajib menyatakan jenisnya ialah solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Selain daripada subuh dengan asar. Itu pendetailan dalam pembahagian niat. Baik. Qala musannif ta'ala, dan jika adalah sembahyang itu
mempunyai sebab. Tadi waktu. Maka hendaklah ditayinkan. Ditayinkan akan sebabnya. Seperti sembahyang gerhana matahari. Jadi hendaklah di sini apa hukum? Wajib menyatakan. Menyatakan di dalam niat seseorang itu akan jenis sebab bagi solat itu. Apa dia? Sembahyang gerhana matahari. Solat apa? Kusyufus syams. Dia panggil. Atau sembahyang gerhana bulan. Kena saja aku sembahyang sunat gerhana bulan. 2 rakaat sunat je. Saja aku sembahyang gerhana bulan. Jadi yang perlu ada qasad dan ta'yin dia. Gerhana bulan tu. Dia panggil kusyuful qamar. Kusyuf al-qamar. Itu dia. Atau sembahyang minta hujan, istisqa. Saja aku sembahyang kerana memohon hujan. Atau minta hujan bahasa Melayu. Tu. Dia ada qasad, ada ta'yin. Dan jika ada sembahyang itu sunat yang mutlak. Sembahyang sunat semata-mata. Mutlak tu maknanya semata-mata sunat je. Tak ada kait dengan waktu, tak ada kait dengan masa. Tiada kait dengan sebab. Iaitu yang tiada berwaktu dan tiada bersebab. Maka hendaklah dipesertakan dengan takbirnya itu, yakni ketika melafaz takbir atau ihram tu, satu jua, iaitu qasdun. Apa qasdun tu? Saja aku sembahyang. Tak sebut saja pun, sebut aku sembahyang. Okey dah. Aku sembahyang. Apa benda? 2 rakaat sudah. Sebaiknya aku sembahyang 2 rakaat kerana Allah. Itu jadi mutlakan. Datangkan sahaja bagus, sebab merujuk kepada kita nak buat sendiri benda tu. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat kerana Allah. Sembahyang tu sunat mutlak lah, tak payah sebut mutlak dia. Sahaja aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah pun boleh, tak jadi masalah. Jadi niat dia tu faham. Maka kata dia memadalah muqaranah itu insya-Allah taala. Apa dia muqaranah? Muqaranah ni cara memasukkannya. Jadi dia ada 3 jenis. Ada muqaranah kamaliyah, ada urfiyah dan ada tauzi'iyah. Yang tak boleh tauzi'i. Tauzi'iyah tu iaitu menyusun niat di dalam takbir. Tak boleh. Ketika lafaz takbir disusun niat dia. Pada mula sebut Allahu saja aku. Sembahyang. Kan? Sembahyang zuhur contohnya. Saja aku sembahyang fardu. Saja aku sembahyang fardu. Kemudian akbar tu zuhur. Dia susun niat tu. Bila menyusun niat tak dinamakan lintasan, tak dinamakan niat. Dia plan macam mana apa nak sebut ketika lafaz suku-suku pada kalimah tu. Bahagian-bahagian kalimah Allahu Akbar. Jadi itu tak jadi niat. Hukumnya tak sah. Niat ni mesti spontan. Waktu lafaz Allahu Akbar tu pada alif, pada mula lafaz dah habis niat ke? Masa tengah baru nak datang niat ke? Yang penting dalam kalimah alif dengan ra tu masuk je niat. Tak kisah dia habis dulu ke? Itu panggil urfiyah. Tapi kalau dia boleh daripada alif sampai ra sempurna niat dia, itu panggil kamaliyah. Qala musannif rahimahullah ta'ala lagi. Bermula yang membatalkan sembahyang itu yang tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Ini kitab bagus Ihya Ulumuddin ni. Dah mengaji? Buka kitab ni baik ni. Dia tebal tapi kitab dia merangkumi zahir dan batin. Dan di dalam kitab Nihayah iaitu 18 perkara. Apa dia 18 perkara tu? Yang pertamanya batal seorang itu apabila dia murtad. Macam mana boleh jadi murtad? Murtad ni terkeluar daripada Islam. Batal iman dia, murtad lah. Kenapa macam mana boleh jadi murtad tu? Bila dia membayangkan yang Allah ada di depan dia. Dengan maksud membayangkan Tuhan tu berbentuk berupa. Batal iman dia begitu. Ada satu WhatsApp tu dia kata kita kena
Bayangkan yang Tuhan tu berada di depan kita, sedang melihat kita dalam keadaan hadirkan dalam hati kita lah, yang Allah tu berada di depan kita. Bila kata berada di depan, dia batal iman. Sebab Allah dia tak berpihak depan ke belakang ke atas ke bawah, tak. Jadi apa maksud berhadap oleh hamba kepada Allah tu? Iaitu hati dia senantiasa dalam kesedaran yang Allah sedang memerhatikan dia. Dan memerhati itu bukan daripada pihak depan, bukan belakang, bukan kiri, bukan kanan. Maksud Allah sentiasa melihat dia. Macam kita masuk nak solat, tadi kita melintasi masjid, masuk dalam ruangan solat, ada kawan kita kiri, kanan, depan, belakang. Jadi kita masuk-masuk, kita akan dalam kesedaran yang orang tengah perhati kita. Kawan kita ada kan? Walaupun dia tak perhati pun. Tapi kita rasa, dia orang tengah tengok aku ni. Pasal aku datang lambat. Dan kita bangkat sampai Allah Akbar dalam kesedaran yang orang sedang perhati kita. Jadi dia perhati tu daripada pihak mana, tak pasal. Tapi kita tahu dia memerhati tu. Jadi kita nak kesedaran itu. Bukannya menggambarkan yang Tuhan tu di depan, di belakang kan. Tak boleh menggambarkan Allah dia bagi. Tidak boleh tasawur. Apa yang kita bayangkan di akal kita semua bukan Allah. Tu jaga. Seorang boleh jadi murtad dengan sebab itu je. Atau waktu dia lafaz asyhadu an la ilaha illallah, dia faham makna dia, arti dia, asyhadu saja aku bersaksi an la, bahawa tiada Tuhan maksudnya. Jadi dia maksudkan yang tiada Tuhan tu yang disembah melainkan Allah kan. Dia maksudnya dia menafikan ketuhanan yang dia nafikan tu ialah ketuhanan yang selain daripada Allah, terdiri daripada sembahan-sembahan orang kafir. Contohnya dia menyangka orang kafir sembah kepekong, sembah ini itu, Tuhan itu kita kena nafikan. Jadi dia menafikan batu, berhala, api dan segala sembahan orang kafir. Dia menafikan benda itu, menyebabkan dia murtad ketika itu juga. Dia nafi benda itu, dia murtad. Kenapa? Sebab sebelum dia menafikan, dia telah mengisbatkan benda itu Tuhan. Padahal semuanya bukan Tuhan lah. Mereka anggap sebagai Tuhan. Hakikatnya bukan Tuhan. Jadi bukan itu yang nak dinafikan. Dia nafikan benda berhala tu. Dia menafikan patung tu dan sembahan orang kafir. Padahal orang kafir tu Tuhan dia ialah Allah. Jadi dia jadi murtad dengan sebab etikot yang salah. Jadi dia kena tahu apa makna kalimah la. Panggil la nafiyatul jins. Menafikan apa? Menafikan kewujudan Tuhan yang seumpama Allah. Tuhan yang lain selain daripada Allah. Menafikan kewujudan Tuhan. Bukan menafikan batu, kayu, berhala, semua tu. Menafikan kewujudan Tuhan yang lain daripada Allah, selain Allah. Maksudnya dia fardu takdir. Benda yang memang tak akan mungkin wujud. Jadi menafikan dia, itu dia panggil tahqiqul kalam. Jadi dia mengisbatkan Allah Ta'ala. Dia telah menafikan kewujudan Tuhan yang lain selain daripada Allah. Allah tu isbat. Tu sebenarnya. Nampak sebab tu pengarang kita sebut pertama sekali murtad. Jadi orang murtad ni terkeluar daripada Islam, maknanya dia tak Islam dah di sisi Allah. Semayangnya tak sah. Sebab syarat sah semayang Islam. Baik, yang kedua daripada 18 perkara. Berubah niat. Berubah niat ni. Dia panggil apa? Berubah niat ni asalnya nak niat zuhur jadi asar. Tadi aku semayang pada zuhur, asar kerana Allah Ta'ala. Taradud dia panggil. Taradud dalam niat tak boleh. Ataupun tersasul dalam hati kan, tak boleh. Kalau dia punya solat ialah asar lah, zuhur ialah zuhur lah. Dia jangan Allahu Akbar asar. Tak boleh. Dia buat zuhur kan, dalam niat dia berubah. Hati dia berkata-kata. Jadi wajib dia ulang balik takbiratul ihram tu.
Juga orang yang dah niat dah Allahu Akbar sembahyang zuhur, lepas tu dia nak ubah jadi sembahyang asar, tak boleh ke? Dia panggil taraddud. Baik, kemudian yang ketiganya ketiadaan niat. Tak niat apa-apa. Inilah banyak orang dia niat dulu baru takbir. Dia niat saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Masa lepas Allahu Akbar tu kosong hati dia. Dia cuma ingat Allah Maha Besar je. Dia tak ingatkan qasad ta'yin tu. Tak sah sembahyang dia. Makna dia namakan dia kosong daripada niat. Yang keempat, makan dan minum. Walaupun dekat celah gigi ada terlekat apa nasi ke apa ke, kecil je pun tetap membatalkan sembahyang. Dan yang kelima, membelakangkan kiblat. Membelakangkan kiblat ni dengan maksud lari dada daripada arah kiblat. Kalau belakang lagi lah kan. Dia terlari ni kiblat, kita dah ijtihad, depan ni ialah kiblat, kita tak boleh paling sini dah. Sini dah lari lah maksudnya. Sini dah lari lah. Selalunya orang berteleku badan dia berat. Dia terleku, badan dia dah paling kiblat, batal lah. Kemudian yang keenamnya terbuka aurat. Terbuka aurat dan tak cepat-cepat tutup dia. Angin tiup, kain dia terbang kan. Atau cucu main kan. Cucu main kan. Main kain ni angkat-angkat. Habislah, batal. Dan yang ketujuhnya, melangkah 3 langkah berturut-turut. Ini maksud dia, melangkah ni bergerak anggota yang berat. Tangan, kaki, badan, lengan, kepala, ini semua anggota berat. Kalau bergerak lebih 3 kali berturut-turut. Ada orang sembahyang tuyung ayam tau. Dia nak push-up ke apa tak tahu, tapi dia sembahyang tu goyang-goyang. Macam ni. Dia tak balance ke? Depan. Dia suka kot. Dia asyik. Sebenarnya kena tipu je. Melainkan dia ni memang orang PL, dia memang penyakit. Asal berdiri dia goyang. Maka orang macam ni hendaklah dia cari dinding dan sandar. Takkanlah dinding macam ni ke tiang. Itu dekat dia sembahyang. Jangan angkat kaki sudah lah. Boleh sandar. Sebenarnya boleh dia sandar kat tiang ke apa tu. Baik, qala musannif rahimahullah. Bergerak berturut-turut tu anggota berat. Jadi kalau kita angkat sekali, gaya gorang jari, lama, gatal, semua tak ada apa. Tapi tanda tak khusyuk. Orang yang khusyuk dia takkan bergerak anggota dia. Yang bergerak cuma mulut dia tu mak kamit untuk menyebut lafaz Allah, mata dia yang berkelip. Itu biasa. Tapi tangan dia, mata dia tak ikut orang. Dia sembahyang ni, mata pandang orang. Kita masuk kan, dia pandang. Cakap dia ni sembahyang ke apa? Kan? Ada orang macam tu. Makruh ni. Pandang-pandang depan. Sebab tu, depan kita ni jangan cantik sangat. Bayang kat Masjid Negeri Islam Shah Alam. Cantik mama dia kan. Tak khusyuk dia. Cantik kan. Atau semua pandang. Cantik. Ada banyak masjid dia taruh skrin. Satu ada gambar ceramah lah, Bilal. Berjalan depan tu. Depan tu kejap ni gambar. Siap baca. Siap gambar. Hari Senin Ustaz Amir. Kan? Padahal Imam tengah baca surah ni, dia tak ayati tu. Itulah sebenarnya kena fikir juga benda tu. Tak boleh tempat lain ke, belah belakang ke, tapi biasa orang depan orang nak tengok kan. Jadi kita kena biasakan diri, sebab itulah kita kena ada ridak. Ridak yang kita biasa dengan dia, jadi kita tak ada pandang pelik. Macam ni corak dia kita dah kenal lah, kita takkan kagumi dia. Boleh. Ataupun putih je kan. Nak jaga hati tu, jangan cakap berkata-kata sembang cantiknya mama. Masa belum sembahyang tak nak tengok. Lain sembahyang lah nak tengok tu, gangguan. Sejadah. Rida. Tu kena pandailah.
Ada muka rasa ada, kencing ada. Kena pilih. Sama juga gaya sejadah ni kan macam-macam rupa ni. Oh, walaupun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Batal. 3 kali berturut-turut batal kecuali orang yang dah jadi tabi'in. Tabiat dia, asal baca je begitulah dia. Tapi dia ni kategori ummi. Tak boleh jadi imam. Hanya orang yang macam dia je dia boleh jadi imam. Semua makmum macam dia juga. Boleh. Boleh. Kalau makmum yang normal tak boleh. Dia kena duduk belakang. Walaupun dia alim, walaupun dia baca ada qari. Sebab kadang orang nak betulkan makhraj sampai macam tu, urat-urat dia semua keluar. Memang ada orang macam tu. Guru saya seorangnya macam tu. Bacaan dia memang Arabik. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Baik, terusnya. Asalkan tidak berturut-turut 3 kali, boleh. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. 1, 2, berhenti. 1, lamakan sikit. 1 dia takkan kira jadi 2, 3 tak. Sebab ada start. Nak bergerak kena pandai. Jadi ada orang, dia suka dengar imam tarawih semayang, pegang Quran. Pegang Quran boleh. Pegang. Masa nak gerak ni, yang kena pandai. Faham? Kan? Ni kan. Jadi tak apa. Ni. Dah 1 balik. Kan? Nak pakai jari je. Tapi ni besar sangat, ambil kecil. Kecil senang. Pakai satu tangan je. Kalau kecil satu tangan je. Jadi macam Tok Imam Tarawih dia akan baca satu muka. Klik. Jadi itu selalu boleh follow dia sebenarnya. Boleh pegang Quran tu. Bukannya harus tak makro pun. Solat sunat tarawih. Solat sunat fardu pun boleh. Boleh. Pakai Quran contohnya kalau kita sembahyang zuhur, kalau di rumah lah, kalau kita kan. Kita buka Quran depan kita boleh. Baca je lah. Contohnya subuh Jumaat orang tak hafal sejadah kan. Dia buka kitab Quran besar tu kat depan dia klip. Baca. Dia pegang, dia pandang. Tak makro tu. Kena harus. Betul. Ada satu masalah kita satu kita nama sembahyang fardu sambil membaca Al-Quran tidak dibolehkan. Tak dibolehkan tu tak dia je. Dia boleh je. Dia beranggapan batal. Itu mungkin batal. Tak ada batal lah. Dia asal perbuatan yang membatalkan apa? Gerak 3 kali berturut-turut. Dalam 18 perkara ni tidak ada pun kata baca Quran batal. Macam mana ustaz tu boleh kata batal? Ni kadang ustaz zaman sekarang moden suka tambah-tambah hukum sendiri. Bukannya boleh. Tak ada masalah. Cuba tengok dalam 18 ni ada tak sebut baca Quran batal atau baca buku batal atau baca sesuatu batal? Tak. Confirm tak ada. Jadi dia ambil kitab mana? Dia suka mereka. Ada, jadi kena hati-hati. Ada ustaz dia ni suka reka hukum. Contohnya rekaan hukum tu ada satu ustaz tu kata kalau masuk je waktu mesti kena azan. Itu rekaan. Dalam Islam dia tak suruh kita berhenti mengajar sebab nak azan. Sebab mengajar tu fardu ain. Azan sunat. Kemudian melaungkan azan sebab masuk waktu tak ada. Tapi sebab nak dirikan solat. Jadi awak suruh dia azan sebab apa? Sebab masuk waktu. Mana ada sembahyang sebab masuk waktu? Tak ada. Sebab nak dirikan solat berjemaah, sebab nak halau syaitan, sebab nak bermusafir, sebab ada berlaku bencana. Itu sunat azan. Bukannya sebab masuk waktu. Jadi walaupun jam 12 malam, sunat hukum dia untuk melafazkan azan untuk panggil orang sembahyang. Tapi dah tahu pukul 12, takkan pakai mic. Satu kampung bangun. Dia yang disunatkan azan bukan pakai mic tu. Jadi azan juga walaupun kat rumah.
Jadi dia reka hukum sendiri menyebabkan orang confused. Jadi orang beranggapan bila masuk je waktu kena azan. Kan, ini yang berlaku Jadi ada ustaz yang bagi hukum ini syiar Islam, kita kena cakap kau ni, aduh, nak cakap pun ustaz juga. Nasib baik nak orang tak panggil saya ustaz, panggil mu'alim. Tidak malu saya jadi ustaz. Suka-suka. Sekarang ni ustaz ni, label ustaz ni, orang pergi berubat, panggil ustaz. Orang pakai lebay, panggil ustaz. Lepas tu saya panggil anak murid ni, jangan panggil aku ustaz. Panggil mu'alim okey. Mu'alim okey lah. Kan? Mu'alim macam Omar mu'alim dia tak apa, mu'alim dia, jangan panggil ustaz. Jadi saya memang daripada mula buka pondok, memang murid saya dah panggil mu'alim dah. Tak panggil ustaz. Dah 11 tahun. Atuk saya pun panggil mu'alim juga. Mu'alim lebih Haji Wahid. Dia tak panggil ustaz Haji Wahid tak ada. Wallahualam. Dia qala musannif. Jadi hati-hati hukum tu buat sendiri. Dia kata suruh tunjukkan kitab yang kata. Memang tak ada lah. Tak jumpa kitab ni. Itu dia kena ada dalil, dia berkitab. Jadi hukum dia harus. Dah kita tak hafiz Quran, nak juga datang Quran dalam solat tak? Maka itulah amalan dia. Ambil Quran besar tu, ada stand, kita buka 2 muka, cukup untuk 2 rakaat. Baca, tergagak-gagak, ulang balik, tak membatalkan. Itu lagi baik sebenarnya. Khatam Quran dalam solat, Masya Allah. Bila lagi nak buat? Kalau tidak asyik dengan imam, balik-balik buat duha, kuliah ayat terkira. Imam bukan imam sini, imam tempat lain lah. Itu je dia baca. Tak ada lain. Pasal dia tak hafal, dia tak hafiz. Kan? Jadi kita lah jadi hafiz ni. Cubalah amalkan ya. Benda baik Quran ni. Dapat 2 pahala. 3. 1, melihat Quran dapat pahala. Jadi membaca Quran sambil berdiri lebih besar pahala daripada duduk. 2 pahala dia. Jadi dia dapat pahala melihat Quran tu. Kan? Masya Allah, banyak kan. Cubalah juga. Jangan terpedaya dengan orang-orang yang suka-suka buat hukum sendiri. Habis orang semua tak nak semayang. Saya sendiri pun memang selalu dalam Quran. Letak Quran yang kecil dalam poket, akan buka. Jadi kita baca 1 juzuk 2 rakaat. Kan? 2 rakaat semayang sunat, habis 1 juzuk. Itulah malam ni budak-budak hafiz kena macam tu. Jadi 2 rakaat je lah boleh semayang, tak adalah banyak. Dari pukul 5 bangun tu buat 2 rakaat. Lebih-lebih tak dapat. Kalau orang dah rajin kan bangun 3 kan, banyak dia buat. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Terus lagi dia yang ke-8, memalu 3 palu berturut-turut. Apa beza dengan melangkah? Padahal 2 ni boleh digabungkan. Tapi pengarang ni mengasingkan dia sebab memalu ni dia takut orang perempuan bila nak tegur imam dia kan palu. Ni palu maknanya tepuk lah. Atau tepuk sekali. Tak faham imam tu. Kan tepuk pap 3 kali dah batal lah. Sebenarnya benda ni boleh digabung. Pergerakan sama ada langkah kaki atau tangan atau kepala atau badan 3 kali berturut-turut akan membatalkan sembahyang. Baik, dan yang ke-11 dia ke-9. Yang ke-9-nya bergerak-gerak satu anggota dengan 3 gerak yang sangat berturut-turut. Ini 3 sekali. Bergerak-gerak satu anggota. Anggota mana? Yang nisbah berat, besar. Kalau cakap jari gerak-gerak tu tak ada masalah. Dan yang ke-10-nya bertemu dengan najis, yakni bertemu ni bersentuhan dengan najis, berhubung dengan najis, menanggung najis. Kita ada anak kecil, tadi pampers dia tak basuh. Jadi dia pegang kita punya kain telekung. Tengah kita semayang tu dia pegang.
Kalau kita dapat larikan dia sekejap, tak apa. Dia pegang lagi. Larikan, pegang kali ketiga batal. Dah kira banyak. Ni kalau dia pegang, kita dapat larikan tahin, jangan tolak dia, jatuh sial dia. Tarik tahin kita, dia tak pegang lagi dah, tak apa. Tapi kalau dia pegang tu jangka masa lama lah. Iktibar uruf kata lama dah dia pegang. Dia berhubung dengan najis. Batal lah kita punya sembahyang. Sama juga, orang yang pakai ni apa ni? Ni pakai ni mikrofon yang ada tali. Tapi tali tu bergerak ikut dia bergerakkan, tali tu bergerak bergantung. Kalau kat situ ada tali cicak, dekat tali tu yang bergantung tu batal. Kerana berhubung dengan najis. Tapi yang tak bergerak kat sana tu, dekat amplifier dengan wire yang panjang kita gerak dia tak gerak kan? Yang tu ada tai cicak ke tai anjing ke tak membatalkan. Sebab dia nak tu yang bergerak ikut tu bergerak. Itu juga baik. Macam mana pula kucing? Dia datang duduk atas riba. Dan banyak viral dalam TikTok. Tengah sembahyang, kucing ikut main kat dia, lompat atas, duduk dekat atas riba. Selagi mana bulunya tak tertanggal daripada badan dia, tak melekat dekat kain kita atau badan kita, selagi itu sembahyang tak batal. Dia tak cebok tak? Kalau di belakang tubuh dia tu ada kesan najis, batal. Tapi biasa ke kucing dia bersih. Dia akan bersih cebok dengan lidah dia. Jadi tak ada najis. Ada tak nampak air najis? Tak ada. Dia tak bernajis. Macam kita istinja. Walaupun istinja jubur pakai kayu, pakai batu, bersih ke? Still lagi bau lagi semua kan? Pun dia suci boleh sembahyang. Apa salah lagi lah. Kucing tadi. Habis. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Lagi sikit nak habiskan ni. Ini last bulan 9 cuti kita tunggu, kita nak baca kitab daurah. Jadi kita ni lah bagi lalu. Bulan 10 sambung. Qala musannif rahimahullah ta'ala, terus. Yang ke-11. Keguguran najis tai cicak. Ini orang dulu dia takkan lupa benda ni. Kenapa? Bila tengah solat cicak berak. Cicak punya perangai dia suka berak kat air saja je. Dia bukan api tau, tak ada api kat atas, dia nampak ada air bawah dia berak. Jaga, sebab tu Nabi suruh kita tutup perangai dia. Percaya kolam tadahan air kat rumah kita kan ada yang kolam 3 segi tu. Tengok mesti ada cicak atau ada lampu pun. Memang PL dia. Jadi kalau jumpa cicak pastikan dapat pahala. Kitab sebut dapat pahala bunuh cicak malam Jumaat. Memang betul. Saya dah ingatkan orang Melayu dulu ni cakap, tapi ada dalam kitab disebut. Padahal dia kan makhluk Allah juga. Tapi kerana PL dan perangai dia menyebabkan dia harus dibunuh. Harus dibunuh dia. Nampak cicak lastik kan? Kan? Jadi ekor menzalimi binatang. Tak. Memang perangai dia, orang tengah datang nak semayang, dah lah lambat ni. Datang ke pergi pijak tai cicak. Aduh, sakit kepala dia. Dia memang mengganggu dalam soal ibadat. Cicak ni perangai. Jadi cicak binatang yang harus dibunuh, ular, kalajengking, lagi lipan, tikus, dan juga lipas, semua harus. Tikus sangat bahaya. Itu lebih aula dibunuh atau dibuat sesuatu supaya dia tak datang kat rumah. Tikus ni adalah tunggangan setan, jin. Jadi jaga sikit. Kalau kat rumah banyak tikus, banyak jin tu. Mesti ada ketua dia. Mata merah tu ketua dia. Kan sebarang tikus ni. Kalau semua banyak rumah kita jangan. Semut dia tentera Nabi Allah Sulaiman, ada ketua dia.
Jangan bakar dia. Kalau kita nak buang semut, boleh pakai racun. Pakai racun semut. Tapi kesianlah, satu keturunan dia habis. Baru serbuk kan, dia bawa serbuk tu kat dalam sarang dia, semua habis. Tapi seeloknya kita cakap lah dengan dia. Kan, semua jangan ganggu rumah aku, boleh tak? Dia masuk dalam. Faham? Cuba tengok, cakap elok-elok kan. InsyaAllah. Ada bacaan dia. Itu lagi-lagi lah. Baca ayat Nabi Allah Sulaiman tu dia pun dia lain, itu lagi. Dia respect. Betul lah. Tapi ada orang dia ambil surat khabar, haram tu pun dia. Membakar semut tu punya haram. Kerenggu sama. Bakar kerenggu. Tak boleh, spray boleh. Spray boleh. Spray nyamuk semut tu boleh. Baik, qala musannif rahimahullah, baca sikit lagi nak cari stop dia. Dan yang ke-12, berkata-kata dua huruf yang zahir. Berkata-kata dua huruf yang zahir. Zahir apa ni? Dua huruf yang zahir dia punya sifat. Bukan makna. Satu huruf yang ada makna batal. Waw artinya dan. Satu huruf je. Qa atau qi artinya wiqayah. Kalau ain artinya wi'ayah, huruf ain tu. Jadi dia akan membatalkan sembahyang. Satu huruf. Ini dia maksudkan ni dua huruf yang zahir ialah dua huruf yang zahir sifat hurufnya. Contoh dia sebut bunyi saja. Bunyi hamim, ham contohnya ada makhraj ha, ada makhraj mim, batal. Itu orang panggil apa? Berham. Itu dia. Yang ke-13 berham, daham. Ada tulis sini. Dia sebenarnya sekali ni. Tapi dia nak pecahkan supaya orang faham berham tu batal. Sibuk nak berham Pak Imam ni. Asal baca je nak berham. Macam sedap sangat semua tu. Dia penyakit. Dia punya penyakit berham. Bila baca nak orang baca jelas qari. Berdaham dalam sembahyang tu batal. Yang tak batal tu kalau dia nak betulkan makhraj, bacaan fardu saja. Rukun qauli je. Fatihah. Nak betulkan Fatihah, maka dia berhajat kepada berdaham, tak batal. Lain daripada tempat tu batal lah. Itu juga rukun qauli kan 5. 5 tempat tu je boleh. Pada waktu baca surah tak boleh berdaham. Saya pun nak berdaham. Jadi kena ingat kita apa ni? Kifayatul Ghulam dalam ni menyebutkan antara perkara yang membatalkan sembahyang ialah berdaham-daham. Batuk tak apa, bersim tak apa. Dan lagi yang ke-14 mengarang. Mengerang. Mim ngah kot. Mim ngah ro ngah lah. Mengerang. Ro alif ngah. Mengerang. Yang ni mengarang. Yang ni silap cetak ataupun bahasa orang dulu. Jadi mengerang kesakitan. Sakitnya. Dan yang ke-15 menangis-nangis yang mengeluarkan bunyi. Kalau nangis keluar air mata sikit apa dia terseduh-seduh. Habis batal. Ni orang Arab dia nangis sampai itu tau. Iya. Ada satu imam tu dia menangis Imam Mekah. Dia nangis sampai terpasal nama Farakah. Cakap wah hayati betul dia faham apa dia baca. Tapi dia tak boleh sampai yang tu. Dia sekadar sedikit. Yang nisbah orang kata sedikit lah. Tak apa. Jadi ingat, menangis-nangis tu membatalkan. Maksud menangis sehingga mengeluarkan suara. Kalau setakat air mata je keluar, tak apa. Tengah semayang air mata semua keluar. Hembus tak menepati makhraj tak apa. Tapi kalau ada kucing depan, batal. Yang ini semua mazhab dia boleh. Mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain dia tak. Kalau kata kat Mekah tu, Dia mazhab Hanbali, Hanafi. dia okey. Okey. Kita Kita baca mufarakah.
Sebab kita tak boleh. Dia perkara yang membatalkan sembahyang dalam mazhab kita. Dia orang kentut tak batal. Tapi kalau kita dengar dia kentut, dia jadi imam, tak boleh ikut. Baru kentut tadi jadi imam. Tak boleh ikut. Tapi tak tahu boleh. Kita tahu kan, tak tahu mana kita nampak dia. Tak tahu lah, dia tak ada. Bila nampak tak boleh hukum dia. Dan yang ke seterusnya, yang ke-16, tergelak di dalam sembahyang, gelak. Ada tau. Ini ada. Sebab waktu kita sembahyang, anak mualim yang kecil tu memang dia kadang duduk ke depan pandang. Kita dah kan, aduh, iman betul lah. Lepas tu dia golek pula kat situ, golek habislah. Habis sembahyang. Jadi jangan tergelak lah. Gelak tak boleh. Tergelak ni dengan bersuara lah. Kalau senyum saya tak apa. Baik, terus. Yang ke-17, menghembus-hembus. Kuat. Bunyi suara. Halo? Dia hembus apa kat hidung dia ada lalat? Tak apa. Dia sampai bunyi. Dan ke-18, berbuat perbuatan sembahyang serta sunyi daripada wuduk. Berbuat perbuatan sembahyang. Ke-18, berbuat perbuatan sembahyang serta sunyi daripada wuduk, tapi tak ada wuduk, memang tak salah. Demikianlah yang perkara yang membatalkan sembahyang. Dengan kata lain, sembahyang tak ada wuduk, tak salah. Tak ada tayamum, tak salah. Wallahu alam bisawab. Syahdan lagi hendaklah kita ketahui segala yang makruh pula lagi akan datang. Kita baca bulan 10 ada umur panjang, kita jumpa insya-Allah. Ada soalan tak? Tahajud waktu dia sebelum selepas isyak, sebelum subuh, seeloknya selepas bangun tidur. Tidur dahulu sebelum. Boleh. Selagi belum azan lah. Tak makruh pun. Dia tak makruh. Sebab dia sunat. Barang sunat. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat 1 rakaat dengan dia. Batu orang azan subuh. Tak apa lah. Bagus. Lepas solat isyak, terus dia buat solat sunat witir pula. Lepas dia buat witir. Bagus sebelum tidur. Nanti kalau dah bangun tak payah buat witir dah, buat sembahyang yang lain. Buat 1 rakaat hukum dia makruh. Kena buat 3. 3 rakaat straight atau 3 rakaat 2 salam. Buat isyak 1 rakaat, lepas tu tahajud 2 rakaat. Boleh dengan syarat qasad dia tadilah. Bermakna qasad witir. Jadi dia nak buat yang lain tu dia ada kaedah. Tadi dia buat 1 kan. Bila dia nak buat malam kerang, dia akan buat solat lain lagi kan. Sebelum buat solat lain tu dia kena buat 1 lagi. Jadi 2. Lepas tu buatlah sembahyang sunat apa, buat 1 lagi nanti jadi 3. Jadi 1. Dia tak boleh 2. Lepas tu buat solat lain, 1 tak boleh. Sebab dia buat 1 tadi. Buat 1, lepas tu dia buat solat lain, buat 2 lagi tak boleh. Sebab dia tak jadi witir. Witir ni kalau nak buat dia sebagai solat penutup kata ulama, sebagian ulama, boleh saja kita buat lepas isyak, lepas tu tak payah witir dah. Sebab dalam 1 malam tu kena 1 witir dia. Tapi ada juga sebagian ulama sebab dalam kitab Baru Mazhib membolehkan untuk buat juga witir sebagai solat penutup dengan syarat witir yang dia buat pada malam tadi sebelum tidur tu digenapkan. Jadi kalau dia buat 3 jadi 4. Kalau dia buat 1 jadikan 2. Macam tu. Lepas tu buatlah solat sunat apa pun, nanti tutup 1 je jadi 3. Atau 3 jadi 5. Dia mesti nak genapkan baru buat.
Boleh dua kaedah. Lain? Kalau yang kalau yang ada kita buat ada, jadi kita ada juga. Boleh? Waktu solat tahajud tu kita buat qada. Lagi baik. Itu melepaskan kita daripada kefarduan yang wajib kita buat dan dapat pahala qiyamul lail, menghidupkan malam. Dan sebagian ulama kata tahajud itu ialah solat khas tahajud. Sebagian yang lain kata setiap bila malam kita bangun buat solat tu kira tahajud. Jadi boleh je memang. Quran tu kalau kita buka Quran ada tafsir tak? Maksudnya media rendah daripada lutut. Sebab ini Quran atas pada pinggang. Kalau kita macam foto scan ke tak mungkin. Duduk atas kursi. Media tak kita folder nak baca tu. Kalau kita kelas saja boleh foto scan. Sama lah dia Quran dia, ayat Quran ke dia kena muliakan. Belilah, alah berapa duit dia. Tempah. Apa tadi? Dah terbiasa berdahan. Dia dah jadi kategori ummi. Tak boleh jadi imam. Dia jadi makmum. Dah biasa, dah jadi tabiat. Tak boleh ubah dah. Orang cakap ni tak boleh ubah dah. Ni perangai dia. Sampai mati dah. Jadi dia takkan boleh jadi imam melainkan orang macam dia juga. Semua kaki berdahan. Sebab ada tu imam macam tu. Ada tu imam kaki berdahan ni. Bila saya mengajar kata berdahan batal, dia tak boleh terima. Dia tak berpuluh-puluh tahun jadi imam berdahan. Cakap semayang awak tak sah, semayang makmum semua tak sah. Kau imamkan orang lah, semayang makmum semua tak sah. Takut dia. Tak macam mana? Ada satu orang dia jumpa dia. Dia okey. Masa semayang dia sedih. Angin banyak. Dia sendawa dan seduh tak membatalkan. Jangan badan bergerak. Bergerak buat 3 kali ya, batal. Seduh ada orang macam tu sakit dia. Kadang-kadang gangguan kot. Gangguan sihir ke apa kan. Ada lagi? Ya. Ya. Okey. Yang ini baik, yang ini penting sebab saya ada dengar ustaz mengajar, atau guru mengajar. Dia kata dia berdasarkan kitab juga. Okey, dalam kitab Darus Samin, tak silap dia. Dia kata orang makmum, kata dia, kalau dia tak niat sebagai makmum mengikut imam, kata dia sunat saja niat sebagai makmum, kata dia. Jadi dia ikut kelakuan imam. Dalam dia cakap macam tu, sebenarnya itu batal. Kalau kita ni makmum tak niat sebagai makmum, tidak ta'yin nafsi sebagai makmum, dan kita follow imam, hukumnya batal. Sebab bila kita mufarakah, kita dah tak jadi makmum imam tu dah, kita tak boleh ikut kelakuan dia dengan niat menunggu, tak boleh. Tapi kalau kita main hela, baca ayat yang panjang daripada dia, bila dia rukuk, kita ambil lagi, kita ambil ayat, baru kita rukuk. Begitulah seterusnya. Tidak ada dengan kosak menunggu, sah. Yang tak sahnya bila dia tunggu, dia dah bilang tunggu jemaah imam Allah baru buat. Padahal dia ni mufarakah, infradi. Batal semayang dia. Jadi Tok Guru tu saya kenal. Jadi sebenarnya saya nak pergi tegur dia, belum ada masa. Mungkin dia terlepas pandang. Satu guru pula dengan dia, ngaji pasti tunggu lah. Tak mungkin dia tersilap pandang ke, murad pengarang dia silap faham. Kalau ada ustaz yang cakap macam tu, dia mungkin terlupa lah. Bukan dia tak pandai, dia alim. Tapi manusia ada yang lupa kan. Wallahualam. Ini semua dia ibu. Pertama
kita salat, lepas tu kita pasang rambut, kita boleh gunakan jari banyak pergerakan tak boleh lagi. Baik, kalau kita nampak ada rambut terkeluar, cepat-cepat kita masukkan dalam, maka gerakan tak boleh 3 kali juga. Kena pandai. Jari tak apa. Jari banyak kali tak apa. Tangan ni. Jadi masukkanlah. Sehingga kita perasan di tangan. Macam Al-Fatihah, kalau kita rasa nak ulang balik dalam macam ayat pertengahan, kita kena ulang daripada pangkal ke atau boleh? Kalau bacaan kita tersalah, ulang pada pangkal ayat. Tak boleh ulang. Bukan daripada mula ayat. Pangkal ayat yang salah. Contohnya ihdinas sirata, salah kan? Ambil ihdinas dulu. Ada pula ni sekarang ni viral pula. Ada ulama Arab tu cakap kalau baca Fatihah jangan berhenti pada alaihim. La gitu dia. Malam dia. Yang baca siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti itu sama pula ghairil maghdubi alaihim waladdallin. La. Dia tak bagi sangat. Dia hukumnya makruh. Dia bukan membatalkan bacaan. Jadi sebenarnya hilang hukum makruh tu daripada sudut fiqh, ilah dia kalau nafas dia tak sampai. Nafas dia tak sampai, dia boleh potong situ. Kerana apa dia kata makruh tu? Kerana nak membezakan mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Mazhab Hambali contohnya bismillah tu bukan satu daripada ayat Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim tu satu ayat. Jadi dia tak nak confuse. Kalau mazhab Syafi'i sama baca terus. Kalau nak wakaf ke ayat seterusnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, di situ kan patah balik ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebenarnya kalau dia berhenti dekat siratal ladzina an'amta alaihim, makna dia apa? Tunjukilah kami jalan yang engkau kurniakan nikmat ke atas mereka. Dah sempurna dah ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang engkau sesatkan. Jadi ayat tu semua sempurna. Tak ada masalah pun. Cuma kaedah yang terbaik ialah wasal. Daripada sirah sampai waladdallin. Kerana tak ada isu pertengahan ayat dipotong. Kalau kata orang tu tak sampai, tu imam umur dah 70. Nampak pun ada tak ada. Berhentilah situ. Tak apa. Boleh je. Tak adalah sampai haram, tak haram pun. Jadi harus pula. Jadi orang dengar tu sampai takut, korang baca hari ni semua salah lah. Wallahualam. Lain? Ya. Quran tu kena pandai. Kita satu ada meja tepi ke. Masa kita nak turun sujud, letak dulu kat meja yang tinggi kita tu. Belah kanan kita ke, letak, gerakkan. Baru sujud. Tak apa. Macamlah anak kita tengah sembahyang nak main kita. Kena pegang dia juga. Kan? Dia orang Arab, dia letak kat bawah. Hukumnya haram. Letak kat bawah lantai tu hukumnya haram. Jangan ikut Pak Arab punya panggil. Ini Arab Wahabi ni kat Mekah. Orang dia letak buat lantai je. Cuba dia punya nasi letak kat lantai. Kan? Dah rasa apa? Benda mulia kan? Quran lagi mulia. Jadi dia orang tak jaga adab. Sebenarnya kita kena letak samping lah. Meja tu. Macam saya, orang kecil tak ada dalam poket. Poket atas. Dia tak. Wallahualam. Pasal walaupun Ya. setengah pendapat kan kita baca nama mereka. Kalau kali mengusulkan satu kata dia mari untuk berbaca sampai nama mereka. Okay. Ada orang kata waladdallin, itu dia panggil mak lazim mustaqal kalimi ataupun kalimi mustaqal, wajib baca 6 harakat, wajib daripada sudut hukum tajwid, bukan syar'i. Hukum tajwid wajib dia lain, syar'i lain. Jadi waktu dha tu, kalau dha tu kena 6 harakat. Kalau dibaca kurang daripada 6 harakat, sah juga sembahyang dia. Walaupun 2 harakat dia dibaca.
kerana maknanya betul. Dia panggil lahan khufi. Lahan khufi tidak membatalkan sembahyang. Baik, yang kedua, ada orang kata ma'arif sukun. Itu bukan ma'arif sukun. Ma'arif sukun berhenti tu. Lin tu. Dalil. Itu boleh baca 2, 4, 6. Jadi kaedah yang baik maklin atau ma'arif sukun ni ialah kalau permulaan ayatnya sudah 4 harakat, semua 4 harakat. Kalau 6, semua 6. Kalau 2, semua 2. Boleh baca 2. Tapi mak lazim tadi tu, kalau dalam sembahyang, kalau dia baca kurang daripada 6 harakat, hukumnya makruh. Dan dia sah sembahyang dia. Dia panggil apa? Lahan khufi. Lahan khufi, bukan jali. Kalau jali batal. Reason dia sebab dia maknanya masih sempurna. Wallahu a'lam. Baik? Kita ranking seperti guru ni kan, ada ustaz, muallim, macam-macam dengan musyrik sampai ke tuan guru kan. Di ranking hierarki. Yang mana dia berbawah sampai yang paling atas tadi? Dia kiraan yang sebenarnya atas sekali kita panggil ulama mujtahid mutlak. Dia ni dipanggil al-hafiz. Al-hafiz Imam Ibn Hajar Asqalani, al-hafiz Imam Syarifun Nawawi, ini semua dipanggil muhaddisin. Contoh Imam Syafi'i itu panggil mujtahid mutlak. Kalau Imam As-Sayyuti mujtahid fatwa. Jadi Imam Syarifun Nawawi dan sebagainya ni al-hafiz semua al-hafiz lah. Sampai kat betul kemudian ada label kita panggil ulama lah. Jadi ulama tu pecah pada banyak. Bila sebut al-alim, al-allamah, mana tu kategori tinggi. Jadi kena bawah dia panggil al-ustaz. Al-ustaz tu sebenarnya tinggi level dia. Cuma ustaz tu segi lugah, segi bahasa, cikgu. Cikgu senam robit pun panggil cikgu ustaz. Tapi yang daripada sudut syar'i, al-ustaz tu dia menguasai cabang-cabang ilmu agama. Baru layak dipanggil al-ustaz. Jadi al-ustaz tu orang yang mahir dengan ilmu-ilmu syar'i. Fiqh, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis, ilmu ma'ani, bayan, mantiq, badi', balaghah, ilmu jar wa takdir, ilmu istinbat hukum. Jadi ilmu asbabun nuzul, mahir banyak ilmu. Baru panggil ustaz. Dia bila sebut muallim dia umum. Muallim ni orang yang memimpin, yang mengajar murid dia untuk hampir kepada Allah. Panggil muallim. Jadi berbeza dengan al-ustaz tadi tu. Al-ustaz pun sama, ajar ilmu Allah, nak orang kembali pada Allah dan beramal dengan ilmu Allah. Tapi dia mentadbir zahiriyah. Disebut muallim, sebut mursyid, dia zahir dan batin. Mursyid dia akan pimpin zahir batin. Pimpin martabat Qur'aniyah sekali. Itu mursyid. Muallim ni dia lebih sifat umum. Jadi muallim tu orang yang mengajar bahasa Arab. Maksudnya dia mengajar apa? Ilmu syariah, kita panggil dia muallim. Kalau ustaz boleh jadi dia ajar benda lain. Dia bomoh panggil ustaz. Takrif ustaz tu sebenarnya tinggi, tapi dah direndahkan. Kalau tuan guru ni dia ialah bahasa orang Melayu. Sebut tuan guru, bahasa orang Indonesia panggil dia Pak Kiai. Kalau tuan guru Pak Kiai benda yang sama. Kalau ada lagi bahasa dia panggil lain. Kalau orang yang belah Pakistan panggil Maula. Maulavi. Maulana sama. Itu tu guru lah. Dia umum. Ada juga dia tuan guru silat. Oh, itu maha guru. Kan dia panggil tuan guru, maha guru. Jadi yang dimaksudkan ialah silat. Dia itu segi bahasa, bukan segi syar'i. Dia sunat apa?
makmum dan Baik. Sebagai makmum, kalau kita menjadi makmum pada solat yang berjemaah, hukum dia wajib meniatkan diri sebagai makmum. Ya. Begitu juga solat sunat. Kalau kita mengikut imam, wajib mentakyinkan diri sebagai makmum. Maksudnya saja aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam atau menjadi makmum. Kan, tunai kerana Allah. Jadi niat makmum tu jadi wajib. Sebab dipanggil ta'yin nafsi. Jadi bagi orang yang tidak mahu menjadi makmum tetapi mengikut perbuatan imam, dia duduk dalam jemaah tapi dia tak niat pun jadi makmum. Jadi dia follow imam punya perbuatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami-Allahu liman, Sami-Allahu liman. Sembahyang dia batal. Imam tak batal, dia batal. Kerana apa? Kerana dia sembahyang mengikut orang. Padahal dia sembahyang suami. Melainkan kalau dia buat helah. Imam dah rukuk, dia belum rukuk sebab dia baca ayat surah panjang sikit. Jadi bila lepas tu baru dia rukuk sebab dah habis surah, dia sendiri nak rukuk. Imam tidak, dia lepas baca sesuatu, dia tidak. Seolah-olah macam dia berimam. Tapi itu cuma helah, hukumnya sah. Dia tak boleh menunggu imam sebab dia tidak niat sebagai imam. Kenapa? Kerana dalam bab solat imam, solat berjemaah, makmum ni dia ada syarat sah qudwah. Syarat sah qudwah. Syarat sah mengikut. Di antara syarat sah mengikut tu ialah hendaklah mengikut perbuatan imam satu, hendaklah qasad diri sebagai makmum. Itu syarat dia. Jadi kalau tak mungkin dia tak niat sebagai makmum, pergi follow imam, batal sembahyang dia. Dia termasuk orang yang mufarakah. Bila dia mufarakah, dia dah tak berimamkan orang tu, dia kena buat aturan sendiri dia, tak boleh follow. Wallahu alam. Boleh jelas? Jelas tak? Baik, ada satu pengumuman. Alhamdulillah, ada satu tapak di Pondok Darul Mutakin yang mana ni dulu bekas tapak pondok kayu. Pondok ni dah usang, dah roboh. Jadi 3 buah pondok tu saya robohkan. Saya bina satu pondok besar 20x20 untuk penginapan pondok warga mas lah, pondok pengajian lah. Jadi yang ni satu tapak ni nak wakaf, nak jual wakaf macam biasa saya buat dah habis dah. Ini yang satu ada. Pasal kebetulan pondok tu kita dah roboh, kayu yang mana boleh pakai kita simpan lah. Nak buat batu, tak nak buat kayu. Jadi dia infak kekal, wakaf. Dia buka harga dengan 30, dulu 25. Sekarang tak dapat lah, mahal barang binaan. So 30,000 saya dah jalan tapak dah. Dah nak naik dinding dah. Jadi siapa nak berwakaf, nak secara berjemaah ke individu ke, bagi tahu lah. Satu ni dia ada. Kan, kalau nak buat infak wakaf untuk pondok warga emas ni, saya silakan lah. Kalau dia nak wakaf, nak duduk pun boleh. Maklum saya nak wakaf dan duduk. Lepas saya tak ada ke, saya dah keluar ke, pondok ni pulang pondok untuk uruskan. Kalau nak, datang jumpa. Pondok ni, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, Allahumma nawwi qulubana min hidayah kama nawwarta asyamsuka abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.